Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk video untuk bab 7 iaitu kadar tindak balas. Hari ini kita akan belajar tentang bab inilah, kadar tindak balas, bersama saya Cikgu Husna dan juga kelas 4 beta. Okey, untuk hari ini standard kandungannya adalah 7.1 penentuan kadar tindak balas. Okey, saya harap pelajar boleh mengalaskan tindak balas cepat dan juga tindak balas perlahan yang berlaku dalam kehidupan seharian. Dan yang kedua, pelajar boleh menerangkan maksud kadar tindak balas. Dan yang ketiga, mengenal pasti perubahan yang berlaku dalam tindak balas yang boleh diperhatikan dan diukur melalui aktiviti. Yang keempat pula, menentukan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas masa tertentu. Dan yang terakhir, boleh menyelesaikan masalah numerikal berkaitan dengan kadar tindak balas purata dan pada masa tertentu. Okay, seterusnya sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, kita lihat dulu video yang akan saya tayangkan ini.
Jadi inilah video yang saya tayangkan ini. Okey. Berdasarkan video yang saya tayangkan ini, kita boleh lihat organ tersebut. Sebagai contohnya jantung tadi. Ia mengambil masa untuk sakit. Jadi ia adalah tindak balas yang perlahan. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ini adalah contoh selain daripada contoh dalam buku teks kamu. Ini adalah contoh yang pertama, mancis yang bernyala. Ini adalah tindak balas perlahan. Contoh mancis yang bernyala ini kita boleh lihat apabila kamu goreskan pada satu permukaan yang kasar, mancis tersebut akan terus bernyala. Maksudnya ia adalah tindak balas yang cepat. Okey, untuk letupan dan juga pemendakan plumbum 2 iodida juga adalah contoh selain daripada buku teks kamu lah. Kamu boleh lihat. Okey, seterusnya adalah tindak balas perlahan. Kamu boleh lihat dalam buku teks kamu antara tindak balas perlahan selain daripada fotosintesis, penyejatan, percambahan biji mendir juga. Terdapat juga contoh seperti, sekejap ya, perebutan buah, pengaratan logam, kakisan batu dan juga penapaian. Penapaian ni adalah satu proses di mana macam nenek kamu ingin membuat tapai, tapan. Itu sebagai contohnya lah. Okey, masuk kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti. Kuantiti ni maksudnya kita boleh bilang, kita boleh kira. Okey, perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa dibahagikan dengan unit masa ataupun kita boleh lihat sebagai perubahan hasil tindak balas unit per masa. Okey, ini adalah formula untuk mencari kadar tindak balas. Hasil kuantiti perubahan dibahagikan dengan hasil ataupun hasil tindak balas dibahagikan dengan jumlah masa tindak balas yang berlaku. Okey, sekejap lagi kita akan melihat bagaimana cara untuk menggunakan formula ini. Okey, ini adalah 3 jenis perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Tindak balas perubahan yang pertama adalah penambahan dari segi isi padu gas. Dan yang kedua adalah pembentukan pemendakan. Sebagai contoh macam pemendakan plumbum 2 iodida tadi. Okey, yang ketiga adalah perubahan pengurangan jisim bahan tindak balas. Okey, yang ketiga ini kita boleh lihat sebagai contoh kakisan bangunan. Mungkin terdapat kesan-kesan kakisan menyebabkan pengurangan jisim pada bahan tindak balas. Okey, ini adalah contoh pemendakan. Contoh perubahan untuk pemendakan. Sebelum ini kita melakukan eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, tindak balas pembentukan garam tidak terlarut antara larutan argentum nitrat AgNO3 dengan larutan natrium klorida NaCl. Apabila kita campurkan AgNO3 dengan NaCl, ia akan menyebabkan natrium nitrat terbentuk. AgCl ini menyebabkan larutan menjadi keruh. Okey, ini adalah pengurangan jisim bahan dan penambahan isi padu. Untuk pengurangan jisim, ini adalah tindak balas yang pertama iaitu HNO3 dicampurkan dengan kalsium klorida menghasilkan CaNO3 dan juga gas karbon dioksida dan juga air. Ia menyebabkan kehilangan jisim CaCO3 diukur menggunakan penimbang elektronik menyebabkan kehilangan jisim. Okey, yang ketiga adalah penambahan isi padu. Penambahan isi padu ini kita boleh lihat apabila HCl dicampurkan dengan magnesium. Magnesium ini akan menghasilkan magnesium klorida dan juga H2 terbentuk. Gas hidrogen ini dikumpulkan dan isi padu gas dapat diukur menggunakan picagar gas.
Okey, ini adalah contoh-contoh perubahan yang boleh diperhatikan dan diukur. Diukur di sini bermaksud kita boleh kira berapa tekanan, kekondaksian, nilai pH dan juga kepekatan dia. Okey, yang pertama adalah tekanan. Tekanan ini berlaku dalam tindak balas gas. Ia diukur dengan tolok tekanan. Macam contoh tadi, picagari. Kita menggunakan picagari untuk mengukur berapakah tekanan. Okey, ini adalah kekondaksian. Kekondaksian ni apabila kita meletakkan dua rod elektronik di dalam larutan. Okey, yang pertama adalah berlaku bagi tindak balas melibatkan ion-ion yang bebas bergerak dan juga diukur dengan ammeter. Yang ketiga adalah nilai pH, berlaku bagi tindak balas melibatkan asid ataupun alkali. Diukur menggunakan meter pH ataupun nilai pH ini kita boleh ukur menggunakan kertas litmus biru ataupun merah yang lembap. Okey, untuk kepekatan larutan, jisim, pepejal dan juga isi padu gas. Inilah kita boleh kira bagaimana untuk mengukur kepekatan sesuatu larutan. Okey, ini adalah kadar tindak balas purata. Sebagai contoh, di sini saya berikan gambar kereta yang berlumba. Okey, berdasarkan buku teks kamu, muka surat, sekejap ya. Muka surat 225, sebuah kereta sedang berjalan dalam perjalanan sejauh 400 km. Okey, jarak dia sebanyak 400 km. Oleh kerana keadaan trafik sentiasa berubah, pemandu kereta tidak dapat mengekalkan satu kelajuan yang tetap. Okey. Di sini kita boleh lihat selekoh di mana apabila menggunakan selekoh, kereta melalui selekoh, kelajuan kereta itu tak dapat menggunakan kelajuan yang tetap. Sebagai contoh, di jalan ini mungkin dia menggunakan sebanyak 33 km per jam. Tapi apabila sampai di selekoh ini, dia mengurangkan kelajuannya sebanyak 23. Okey, di sini kita boleh mengambil masa selama 4 jam untuk sampai kereta ini mengambil masa selama 4 jam untuk sampai ke destinasi. Jadi kita boleh kira dengan kelajuan tersebut 33 km per jam. Kita boleh kira 400 km per jam dibahagikan dengan 4 jam untuk sampai ke destinasi. Kita boleh dapat kelajuan purata kereta ini adalah sebanyak 100 km per jam. Dan ini diumpamakan sebagai kadar tindak balas purata. Purata-purata ini dibahagikan dengan masa lah. Okey, ini adalah 3 contoh cara pengiraan untuk kadar tindak balas purata. Okey, untuk purata keseluruhan, jumlah isi padu yang terkumpul ini dibahagikan dengan tempoh masa yang diambil. Okey, jadi kita boleh dapat jawapannya. Okey, untuk tindak balas purata dalam masa yang tertentu menggunakan satu masa sahaja iaitu T1 saat yang pertama, kita boleh menggunakan formula jumlah isi padu gas yang terkumpul dalam T1 saat yang pertama dibahagikan dengan tempoh masa yang diambil. Jadi kita boleh dapatlah jawapannya. Okey, untuk kadar tindak balas purata menggunakan masa tertentu daripada T1 sehingga T2, kita boleh menggunakan formula jumlah T1 isi padu gas yang terkumpul T1 sehingga T2 dan juga dibahagikan dengan tempoh masa yang diambil. Jadi kita boleh dapatlah jawapan antara T1 dan juga T2. Okey, ini adalah contoh kadar tindak balas pada masa tertentu. Untuk contoh kadar tindak balas pada masa tertentu, di sini seorang polis trafik menghalakan kamera kelajuan. Kamera kelajuan ni biasa kita boleh lihat dia untuk samanlah siapa yang dapat menggunakan kelajuan yang melebihi had ke arah kereta tersebut kerana bergerak dalam kelajuan melebihi had. Kamera ini merakam kelajuan sebagai 140 km per jam pada digunakan alat untuk menggunakan
alat untuk digunakan untuk kira kadar tindak balas pada masa tu sahaja. Pada masa tertentu tu formula untuk mengira kadar tindak balas pada masa tertentu. Untuk langkah yang pertama kita perlu melukis tangen pada lengkung. Gunakan tangen untuk menggunakan satu segitiga bersudut tegak. Kita boleh lukis segitiga dan kita perlu menghitung kecenderungan graf lengkung graf tersebut. Kita boleh guna formula delta V over delta T. Jadi ini adalah perbincangan. Saya akan berikan soalan ini untuk kamu jawab sepanjang sesi pembelajaran kita ini hari inilah. Berdasarkan soalan yang kita boleh lihat dalam buku teks kita muka surat 227. Yang pertama soalan ini bertanyakan plotkan graf isi padu gas melawan masa. Isi padu gas melawan masa maksudnya gas ini pada garis Y dan juga masa pada garis X. Jadi inilah jawapannya pada plotkan graf. Yang kedua, hitungkan kadar tindak balas purata. Tindak balas purata bagi minit yang kelima. Maksudnya kita perlu menggunakan formula yang kedua tadi dan juga bagi keseluruhan tindak balas. Keseluruhan tindak balas kita boleh menggunakan formula yang pertama tadi. Jawapannya adalah ini, kadar tindak balas purata bagi minit kelima. Jumlah isi padu terkumpul dari 4 minit sehingga 5 minit. Maafkan saya, ini adalah formula yang ketiga. Dibahagikan dengan tempoh masa yang diambil. Jadi kita perlu ambilkan masa yang minit kelima tolak dengan minit keempat dibahagikan dengan tempoh masa yang diambil. Jadi kita boleh dapat 5 cm padu per minit. Untuk yang soalan yang B2, kadar tindak balas purata bagi keseluruhan. Kita perlu ambil keseluruhan bahagi dengan juga tempoh masa keseluruhan. Jadi kita boleh dapat 10 cm padu per minit. Untuk soalan C, dia bertanya berdasarkan graf yang diplotkan, hitungkan kadar tindak balas bagi minit yang kedua. Jadi untuk mencari kadar tindak balas minit kedua, kita perlu yang pertama mencari kecerunan tangen pada minit kedua. Jadi selepas kita dapat kecerunan tangen pada minit yang kedua, jadi kita dapatlah jawapan kita itu 11.58 cm padu per minit. Jangan lupa ya, tulis unit. Itulah yang penting. Ini adalah soalan pengukuhan. Selepas ini saya akan bagi soalan ini kepada kamu melalui Telegram. Jadi kamu perlu jawab dan hantar kepada saya selewat-lewatnya pada pukul 12 malam inilah. Jadi banyak tu masa saya bagi untuk kamu jawab soalan ini. Soalan ini kamu boleh lihat dalam buku teks muka surat 229. Soalannya adalah soalan 1, 2 dan juga 3. Itu sahaja. Untuk kesimpulan kelas kita pada hari ini, saya harap kamu semua tahu dan dapat melihat perubahan dalam tindak balas. Yang pertama, larutan akan menjadi keruh. Itu adalah perubahan dalam tindak balas. Jisim bahan menjadi kurang, bukan kurung ya, saya tersilap. Yang ketiga adalah hasil tindak balas semakin bertambah. Perubahan yang boleh dikenal pasti dengan melihat kuantiti bahan tindak balas yang digunakan berkurang. Maksudnya kuantiti bahan tindak balas itu berkurang ataupun hasil tindak balas yang terbentuk bertambah. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video pengajaran saya
sehingga tamat dan juga jangan lupa hantar tugasan kamu iaitu muka surat 229 12 hari ini. Terima kasih.